سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati majlis pertemuan kita. Allah Ta'ala mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua, dan mudah-mudahan keberadaan kita di dalam majlis ini menjadi sebab untuk kita diberikan Allah akan beratnya mizan timbangan amal soleh kita nanti. Dan mudah-mudahan majlis yang kita ada pada petang ini, pada malam ini, menjadi suatu daripada sebab dan juga asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat darjat kita sebagai darjat penuntut ilmu. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan kebaikan dan keberkatan di dalam majlis ini dilimpahkan Allah kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, dan kepada semua kaum kerabat kita. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kalau ada kebaikan dalam majlis ini, kita semua dimasukkan Allah ke dalam kumpulan yang mendapat rahmat dan juga redha daripada sisinya. Allahumma amin. Hadirin yang dikasihi sekalian, pertemuan kita yang lalu kita telah membicarakan tentang satu daripada perbahasan dan perbincangan yang terkait dengan akidah. Tuan-tuan ingat lagi, iaitu muqaddimah, pengenalan tentang akidah Islam, yang mana telah kita bicarakan bahawa kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah berorientasikan kepada dua sumber. Sumber yang pertama namanya sumber wahyu, meliputi Al-Quran dan hadis. Sumber kedua adalah sumber penakkulan akal, iaitu akal memikirkan dan merenung. Daripada renungan inilah dia dapat memikirkan logiknya kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam yang maha suci ia daripada sebarang penyerupaan dengan apa jua makhluk. Jadi tuan-tuan, asasnya begitu. Maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, orang yang mengenal Allah Ta'ala ini, dia memiliki beberapa sifat dan kriteria yang perlu kita sama-sama cermati dan fahami dengan baik. Bahawa orang yang mengenal Allah atau orang yang mengenal keesaan Allah, mereka ini terbahagi kepada dua golongan. Orang yang belajar nak kenal Allah, dia ada dua golongan. Golongan yang pertama, tuan-tuan, iaitu golongan yang pertama dipanggil sebagai muqallid. Muqallid, orang yang belajar akidah ni, orang yang dalam hubungannya dengan Tuhan, dia ada satu golongan namanya muqallid. Muqallid ni siapa? Muqallid ni orang yang dia tak tahu apa pun bukti nak katakan wujudnya Tuhan, melainkan cuma ikut-ikut je. Kalau tuan-tuan tanya sekarang ni, ataupun saya tanya tuan-tuan, apa bukti wujudnya Allah? Tuan-tuan jawab apa? Adanya alam. Contohnya macam tu, tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan boleh mendatangkan bukti. Tapi kalau tuan-tuan tanya kepada seorang budak mungkin, ataupun orang awam di kalangan kita yang tak pergi kuliah, yang tak pergi belajar, tuan-tuan tanya di luar sana. Contoh kita tanya ataupun kepada anak-anak muda, budak-budak umur 12, 13, 15 tahun. Dia kata, Tuhan kamu siapa? Allah. Betul Tuhan kamu Allah? Ya. Macam mana kamu tahu Tuhan kamu yang sebenar yang menciptakan kamu adalah Allah? Dia kata apa? Dia kata ustaz ajar kat sekolah. Faham kan? Ataupun dia kata macam mana kamu tahu pencipta kamu Allah? Dia kata mak ajar macam tu.
Macam mana kamu tahu puncak ke bawah? Dia kata ayah ajar begitu. Artinya dia tidak berpegang dengan keyakinan atau dalil buktinya sendiri di atas kewujudan Allah, melainkan dengan pegangan orang lain. Faham tak? Faham tak? Dengan orang lain. Okey? Macam mana kamu kenal Allah? Dia kata ustaz tu kata macam tu. Allah Esa, ya, siapa kata? Ustaz kata. Jadi dia pegang keyakinan itu dengan apa yang dipegang oleh guru yang mengajar dia. Kalau guru tu kata Allah ini maha mendengar, dia pun pegang macam tu. Kita kata dalilnya pun tak tahu, buktinya pun tak tahu. Baik, macam mana kamu yakin? Dia kata ustaz ajar, ayah ajar, mak ajar. Jadi dia pegang itu. Orang ni tuan-tuan, namanya muqallid, orang yang mengikut tanpa mengetahui ceritanya, dalilnya, penghujahannya apa. Kalau tuan-tuan saya tanya apa bukti sebenarnya Tuhan kita yang sebenar adalah Allah, tuan-tuan boleh jawab macam-macam. Antaranya apa? Tuan-tuan kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh faham tak? Mana ada dalil. Kalau tak pun gunakan ayat Quran, kita kata apa bukti adanya pencipta? Tuan-tuan kata setiap benda mesti ada yang diciptakan. Air mineral ini mesti ada kilang yang dikeluarkan. Setiap benda mesti ada yang menciptakan. Maka siapakah yang menciptakan seluruh alam buana ini? Lalu dia pun menjawab, yang menciptakan mestilah yang paling hebat dan paling berilmu. Sebab apa? Sebab ciptaan ini sangat unik. Maka dia pun kata, dalam keyakinan kami yang menciptakan itu adalah Allah. Faham kan? Okey, faham? Orang yang macam ni dipanggil orang yang memiliki dalil. Dia bukan muqallid, dia bukan ikut-ikut. Jadi ada dua golongan. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan faham, dua ni pun cukup dah asasnya. Untuk kita letakkan kita ini dekat mana? Adakah kita yakin tentang Nabi, yakin tentang akhirat, yakin tentang Allah, ikut-ikutan, atau ada bukti yang kita simpan? Boleh faham tak? Kita ikut saja atau ada bukti yang kita simpan? Ini sangat penting. Kerana apa? Kerana orang yang beriman dan percaya secara ikut-ikutan, iman dan keyakinannya terdedah kepada keraguan. Faham? Terdedah kepada keraguan. Sekarang dia yakin. Dia kata, ustaz aku ajar kat sekolah macam ni, macam ni. Dia masuk ke universiti, kawan dia ragukan dia. Dia kata, Mat, kalau Tuhan ini betul ada dan Tuhan ini cintakan kebaikan, kenapa ada perompak? Kenapa ada pencuri? Kenapa ada babi? Kenapa ada orang menipu? Kenapa ada pembunuhan? Tuhan mana? Dia kata Tuhan tak ada. Yang tadi ni belajar kat sekolah dah, cikgunya ajar dan dia pegang macam tu. Bila diragukan, dia mula, betul juga nak. Kalau betul Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik, kenapa kejahatan wujud? Nampak tak? Akhirnya apa? Keyakinannya menjadi goyang. Kenapa keyakinannya goyang? Kerana dia yakin bukan di atas bukti dan dalil yang dia kena tahu, tetapi dia yakin di atas keyakinan orang lain. Dia kata ustaz kata macam ni, saya percaya macam ni. Mak saya ajar macam ni, saya percaya macam ni. Maka orang ini berada dalam keadaan yang bahaya. Sebab itu tuan-tuan, kita semua, walaupun tuan-tuan dah Islam, paling tua berapa umur kat sini tuan? Paling tua sekali 70. Makcik paling tua? Tak, semua muda-muda ustaz kami. Katalah paling tua 70 tahun kita hidup. Mungkin 50 tahun sebagai seorang Muslim yang kita betul-betul tekad sebagai Muslim. Kalau kita boleh diragukan tentang keyakinan dan keimanan, kita masih muqallid, orang yang ikut-ikut tanpa mengetahui asas keimanan kita. Dan ini bahaya. Bahaya bukan sebab orang datang je. Syaitan akan selalu masuk ke dalam hatinya dan ragukan ia, dan dia ikut keraguan tadi. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran dan Nabi sebut di dalam hadis, apabila kamu selalu merenung dan berfikir, nanti akan datang syaitan mengatakan kepada kamu, siapa yang menciptakan ini? Tuan-tuan jawab dalam hati, Allah. Lalu syaitan pun datang, dia kata, siapa yang ciptakan Allah? Tuan-tuan nak jawab? Jawapan tak? Faham tak? Syaitan datang, dia bisik kat kita, dia kata siapa ciptakan pokok ini? Siapa ciptakan alam ini? Kita pun jawab Allah. Syaitan ragukan lagi, dia kata kalau Allah ciptakan ini, siapa ciptakan Allah? Nampak tak? Di sini kalau kita tidak ada satu asas yang kuat dalam keyakinan,
kita akan mula ragu, lah siapa ya? Faham kan? Faham tak maksudnya? Maka di sinilah perlunya kita belajar ilmu tauhid. Walaupun dah 50 tahun masuk Islam, belajar ilmu tauhid dan akidah yang mengukuhkan dan mendatangkan segala bukti yang logik dan wahyu untuk kita mengenal Allah, sampai keyakinan kita itu jazam. Jazam maknanya apa? Jazam maknanya keyakinan kita itu teguh, tidak boleh digoyangkan oleh siapa pun, oleh apa pun. Kenapa? Bila kita mampu menjawabnya. Tuan-tuan, kalau syaitan tanya kat kita betul, ni soalan saya tanya betul-betul, sekarang Allah menciptakan ini, siapa menciptakan Allah? Tuan-tuan nak jawab apa? Iyalah, wujudnya macam mana? Kita nak jawab untuk diri kita, bukan jawab untuk saya. Saya ada jawapan saya. Syaitan datang, dia kata, Haji, Allah ciptakan ini, ya. Baik, siapa ciptakan Tuhan? Wujud secara sendirinya. Boleh terima tuan-tuan dengan akal? Sedangkan secara akal dan mantikinya setiap sesuatu mesti diwujudkan. Kan tadi kita sebut, akal kita bersetuju setiap sesuatu mesti ada yang berwujudkan. Di sinilah peranan ilmu akidah dan tauhid untuk bentuk akal dan pemikiran kita, tuan-tuan, akal pemikiran kita, supaya setiap cubaan untuk meragukan keyakinan kita dijawab dan dipuaskan oleh jiwa kita. Jika kita puas dengan jawapan itu, sebagai contoh, tuan-tuan, maka dia banyaklah pemboleh ubah untuk kita jawab tu. Antaranya, tuan-tuan, maka kita mengatakan, kalau Tuhan itu diciptakan, maka dia tidak layak disembah. Tuhan adalah pencipta dan pencipta tidak dicipta. Tuhan adalah pencipta, maka pencipta tidak dicipta. Satu. Yang kedua, macam mana nak katakan kepada akal bahawa Tuhan itu dia tidak dicipta? Maka kita menjawab, kalau dia dicipta, yang menciptanya lebih kuat daripada dia. Kalau dia dicipta, yang cipta dia lebih kuat daripada dia, maka kita tak akan sembah Tuhan. Kita akan sembah siapa yang cipta dia. Betul tak? Logik begitu? Maka terbatallah yang mengatakan bahawa Tuhan dicipta. Kenapa? Kerana kalau Tuhan dicipta, yang menciptakannya lebih kuat. Baik, siapa yang cipta dia? Yang cipta tu siapa? Siapa yang cipta yang atas tu? Dia kata atasnya lagi yang lebih cipta. Maka dia tak akan ada penghujung. Dan tak ada penghujung ini tertolak dalam akal fikiran manusia. Maka dia mesti ada satu infinity akhir. Siapa pencipta? Dia pencipta dan dia tidak diciptakan. Okey? Baik, itu asas. Kedua, segala sesuatu tidak wujud melainkan adanya pemula kepada kewujudannya. Tuan-tuan, cawan ni dulu tak ada. Bila kilang ambil kaca dia buat, barulah ada. Kayu ni dulu tak ada. Bila dibentuk daripada pokok kayu, barulah dia ada. Saya dulu tak ada. Bila dilahirkan, baru ada. Semua benda wujud bermula dengan tak ada, baru ada. Tetapi pencipta, dia tidak bermula dengan tiada. Dia sedia ada. Dia maha wujud. Inilah tuan-tuan yang nanti dibahaskan panjang dalam ilmu akidah. Dan ilmu akidah ni banyak metodologinya. Saya ringkaskan tuan-tuan, orang belajar akidah ni ada belajar cara mudah, ada belajar cara dalam. Dalam tu maknanya lebih detail. Semua perbahasan dan perbincangan dia belajar. Yang belajar cara mudah ni tuan-tuan, senang je. Tuan-tuan belajar segala dalil yang ringkas dalam Al-Quran tentang kewujudan Allah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Allahu khaliqus samawati wal ardh. Qul huwallahu ahad. Dah cukup. Ada dah dalil itu. Cukup dah. Fikir ringkas dah. Tetapi ada satu ilmu yang diajar secara dalam. Dalam ni maknanya apa? Sampai boleh jawab semua tohmahan orang yang tak percaya Tuhan, sampai dia boleh yakin Tuhan itu wujud. Itulah yang telah dikumpulkan oleh seorang tokoh besar di dalam ilmu akidah, namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Okey, Abul Hasan Al-Ash'ari, dia datang dengan metodologinya mengajar. Yang tuan-tuan hafal dulu, ingat tak dekat sekolah kita hafal Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu namanya sifat 20. Ini tuan belajar namanya secara tafsil, detail.
Kalau belajar ini, alhamdulillah baik. Tapi kalau tak belajar, tuan-tuan dapat dalil yang ringkas pun cukup untuk yakinkan kita. Faham tak? Jadi dia ada dua jenis. Nak belajar secara ringkas, buka Quran, tengok alam, fikir ringkas, dah cukup kita beriman Allah ada. Siapa pun datang kata tak ada, tak boleh, mesti kena ada. Dah cukup. Tapi bila didatangkan masalah keraguan, dia tak boleh jawab, maka dia perlu ilmu secara tafsil, secara dalam. Okey, dalam secara akalnya bagaimana tuan-tuan, dan dipandu dengan wahyu. Mesti kena dengan wahyu. Kalau tak gelong tuan-tuan, mesti dengan wahyu. Maka itu diajarkan oleh ulama-ulama akidah dalam akidah secara tafsil lebih dalam. Baik, sekarang ni saya tak nak masuk itu perbahasannya. Ringkasnya apa yang saya sebut tuan-tuan, dalam kita mengimani dan meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tolong tambahkan ilmu dan bukti dalam diri kita akan kewujudan Allah. Tambahkan. Semakin bertambah ilmu kita tentang kewujudan Allah, semakin yakin kita dia wujud dan sentiasa bersama dengan kita. Tetapi kalau hilang, kurang ilmu itu, kurang. Dan tuan-tuan kena ingat, akidah atau mengenal Allah ini adalah biji benih. Sedangkan sembahyang, puasa, zakat, haji itu adalah dahan-dahan pokoknya. Seolah-olah kalau dahan pokok ada, akarnya tak ada, yang keluar daripada biji benih, dia tidak memiliki apa-apa nilai sebagai pokok kerana dia akan mati. Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Bismillah, kasarabun biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an. Orang-orang kafir yang buat kerja baik, dia kafir tapi buat benda baik. Tuan-tuan pernah dengar tak? Nampak tak? Orang baik, orang kafir buat benda baik. Banyak. Tuan-tuan tahu tak coklat yang kita beli dekat Petron tu, coklat Hershey, Hersey, pernah makan tak? Pernah makan tak? Hershey tu, coklat tu, pemilik coklat tu, tuan-tuan, pemilik coklat tu, dia adalah asalnya seorang yang miskin. Kemudian dia kerja dekat kedai percetakan, tapi dia kata tak seronok, tak kena jiwa dia. Lepas tu dia pergi ke kedai buat kek, seronok pula dia jadinya. Sampai satu masa dia kata, orang yang buat kek coklat ni yang makan semua orang kaya. Dia kata orang miskin tak boleh makan coklat. Jadi dia pun kata, aku kena buka kilang coklat untuk orang miskin semuanya juga boleh rasa apa itu coklat. Maka bermulalah dia buka kilang Hershey tu. Hershey bunyi apa, tajuk dia salah, minta maaf tuan-tuan. Hershey tu dibuka. Bila dibuka kilang tersebut, tuan-tuan, dia bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Waktu tu untunglah, orang miskin boleh beli, jadi pembelian semakin banyak. Pada waktu itu dia telah mendapatkan keuntungan sebanyak 10 bilion dolar. Banyak tuan-tuan. Tetapi keuntungan itu bukan jadikan dia seronok duduk macam yang kita tengok dalam Facebook, orang doktor yang kita tak. Tetapi dia nak jadikan apa? Dia kata, aku mesti mewujudkan komuniti yang dapat merasai keuntungan yang dia miliki. Faham tak? Maknanya diwujudkan satu kampung, satu bandar, yang bandar itu hidup dengan keuntungan kilang tadi. Faham tak? Macam kalau kita di sini Felda, tuan-tuan tengok Felda kan? Felda tu, syarikat Felda, ada peneroka duduk. Dalam peneroka tu dapat manfaat daripada adanya Felda. Ya? Jadi apa yang dia kerja, Felda pun bagi imbuhan kepada dia. Macam itulah tuan-tuan, maknanya. Jadi apa yang syarikat buat, dia rasa untung. Hershey ni tuan-tuan, dia telah berjaya bangunkan satu bandar. Kalau kita bandar macam dekat Tanjung Malim tu, macam Proton City, bandar Proton. Kalau di Rawang tu, Ikhwan Global tu, dia ada bandar GISB. Macam tu lah, di bandar komuniti yang dapat manfaat daripada perjalanan ekonomi setempat. Tuan-tuan, sampai ke suatu tahap Hershey ni punya kaya dan orang suka membantu kilang dia kerana dia salurkan kekayaan itu, semua orang dapat rasa, tuan-tuan, sehingga dia telah memperuntukkan sejumlah bilion ringgit, bilion US dollar kepada sekolah yang dia bina atas duitnya sendiri di Afrika, di banyak negara. Maksudnya apa? Orang kafir macam ni yang dah bantu banyak orang hidup senang. Orang Afrika yang tak ada pelajaran dapat pelajaran. Dapat pahala tak dia? Dapat pahala tak je? Kita pun tak boleh buat macam dia. Dapat pahala je? Tak. Jawapannya tak dapat. Kerana apa? Dia buat baik, buat baik. Yang kita tak boleh buat baik. Tetapi kerana satu benda saja.
dia tidak mengenal siapakah penciptanya dan tak percaya itu adalah penciptanya. Itulah yang dinamakan iman. Iman. Maka daripada imanlah baru semua benda jadi. Kalau iman tak ada tapi buat kerja baik, semua itu adalah menjadi sia-sia belaka. Allah sebut dalam Al-Quran, faja'alnahum haba'am mansura. Kami jadikan segala amalnya itu seperti debu yang berterbangan, tak ada nilai. Tuan-tuan tengok berapa banyak NGO antarabangsa yang berjuang mempertahankan binatang-binatang hidupan liar yang kena tangkap, kena bunuh, dipertahankan. Ini kerja kebajikan. Berapa banyak NGO bukan Islam yang jaga alam sekitar, baik. Berapa banyak NGO yang bantu pelarian-pelarian Syria daripada bukan Islam, baik yang dia buat. Tetapi tuan-tuan, kita kena ingat, segala kebaikan yang dia buat di sisi Allah tidak diberikan ganjaran pahala. Kenapa? Kerana satu, dia tak percaya siapa yang dia nak dapatkan pahala tadi. Daripada siapa? Allah. Dia tak percaya Allah, macam mana nak dapat pahala tadi? Sebab itulah iman dan akidah adalah asas bagi segala-galanya. Sebab itu saya seru kepada tuan-tuan semua, pelajarilah ilmu akidah tuan-tuan dengan dalam. Kalau nak ringkas belajar ilmu akidah, tuan-tuan dalami segala ayat-ayat tentang tauhid dalam Al-Quran. Itu cukup. Ringkas. Segala hadis tentang akidah, ringkas. Kemudian akal gunakan berfikir, cukup. Tapi benda ni tak cukup untuk menjawab syubhat. Tak cukup. Dia kena memerlukan ilmu akal, yang inilah diasaskan oleh ulama mutakallimin. Golongan-golongan akal untuk menjawab segala keraguan yang dimasukkan ke dalam akidah Islam. Baik tuan-tuan, sekarang ni kita masuk topik yang berat. Saya sebenarnya tak nak bawa topik ni, tapi saya ikut silibus Syekh Al-Qardawi dalam buku beliau. Tuan-tuan, dia bawa satu bab yang ditanya pada pertemuan yang lepas tentang ayat mutasyabihat. Bila tuan-tuan faham Allah adalah Tuhan kita dan baca pula Quran tentang Allah, tuan-tuan dapati dalam Quran ada benda yang jelas tentang Allah, tetapi ada satu ayat, bukan ayat, beberapa ayat dalam Quran yang kalau kita baca terjemahannya, kita akan nampak ada satu benda yang jadikan otak kita pening sekejap. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada siapa pun pening, insya-Allah. Katakanlah Allah Maha Esa, maknanya apa? Tuhan kita satu je, tak ada 2, 3, 4, 5, 6. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala-galanya. Maknanya apa? Dia tak memerlukan makhluk, makhluk memerlukan dia. Faham? Dia tak perlukan sembahyang tuan-tuan, tak perlukan zakat tuan-tuan, tak perlukan haji tuan-tuan, tak perlukan umrah tuan-tuan, tak perlukan sedekah tuan-tuan. Tetapi kita semua tak akan boleh hidup kecuali dengan adanya dia. Betul tuan? Saya dalam perjalanan ke sini tadi bukan main laju, dibawa oleh kawan saya tuan, 160, 180. Dalam hati tuan-tuan, ya Allah, bagilah keselamatan tadi. Saya memerlukan kepada Tuhan untuk bantu saya selamat. Tuan, sedangkan Allah Ta'ala dengan banyaknya yang memusuhi Tuhan, dia tak memerlukan kepada penolong untuk mengalahkan siapa yang nak dikalahkan. Kerana dia dihajati, dia tidak berhajat kepada makhluk. Bagaimana? Itu asas. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Tuhan tidak melahirkan. Maknanya apa? Dia tak ada anak. Jangan siapa pun kata Allah memiliki anak. Mengatakan Tuhan memiliki anak ada satu kebatilan. Allah sendiri sebut dalam Quran, Allah tidak ada anak. Dah, kita punya kes senang kan? Senang, tak susah. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Maknanya apa? Tak ada siapa pun yang melahirkan Allah. Maknanya apa? Dia tidak ada nasab, keturunan, dan dia juga tidak dilahirkan oleh sesuatu. Maknanya dia tunggal. Dia tunggal. Tak ada yang atasnya melahirkan atau menciptakannya, dan dia tak ada pula nasab di bawahnya. Dia tunggal. Kita je tuan-tuan ada pasangan. Allah Ta'ala tidak memiliki pasangan. Dah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Keagungan, kebesaran, keesaannya, tidak ada siapa yang seperti Allah. Tiada siapa yang sepertinya. Clear dah. Okey, tuan-tuan baca qul huwallahu ahad, clear. Cuba tuan-tuan baca ayat lain yang mungkin ada ayat yang kalau kita dengar, kita baca, Ustaz, sebenarnya Tuhan yang sebenar-benarnya ni macam mana? Contohnya, tuan-tuan baca surah Ar-Rahman. Makcik-makcik baca surah Ar-Rahman. Ada satu ayat dalam Quran, Allah sebut apa dia? Kullu man 'alaiha fan.
Sambung dia. Belum lagi. Kullu man 'alaiha fan wa Cik. Ayo. Lama tak cerita Rahman ni. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Semua akan binasa. Semua akan hancur satu masa nanti, akan mati. Hidup balik cerita lain, tapi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang kekal adalah wajah Tuhanmu, wahai Muhammad. Soalannya, kalau tuan-tuan baca terjemah, itulah terjemahannya. Soalannya adalah, adakah Tuhan memiliki wajah? Itu soalan yang tanya bulan lepas tu. Faham tak? Kita baca ayat lain pula. Yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Tangan Tuhan berada di atas tangan-tangan mereka. Terjemahan perkata. Baca surah kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, wasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, buatlah kapal besar itu dengan mata-mata kami. Bukan satu mata, mata-mata kami. Lebih daripada dua kalau ikut bahasa Arab. Baik, bila tuan-tuan baca ayat macam ni, kita nak kenal Tuhan kan? Bila kita baca ayat macam ni, kita dapati ada macam, Ustaz, adakah Tuhan memiliki tangan, mata, wajah? Di sinilah tuan-tuan, insya-Allah tajuk silibus kita adalah berkaitan dengan ayat seperti ini. Apa kita nak buat berhadapan dengan isu ini? Boleh faham tak? Baik, sekarang ini ada satu golongan yang bila jumpa ayat macam ini, dia pun mengatakan ayat ini tidak ada maknanya. Maksudnya ayat ni tak terpakai. Mana sifat ni tak ada dan tak terpakai. Faham tuan-tuan? Dan golongan ini dinamakan sebagai mu'attil, orang yang menafikan sifat sedangkan sifat itu Allah sebutkan. Faham tak? Allah sebut tak dalam Quran? Kenapa kamu nak nafikan? Kerana dalam Quran kan? Tak boleh nafi. Ini satu golongan. Golongan ni tuan-tuan tak boleh pakai. Kenapa? Kerana ayat Quran sebut, kamu nafikan, tak boleh. Faham tak? Allah sebut sifat dia dalam Quran. Macam mana kamu yang boleh kata sifat ni tak ada? Tak boleh. Ada golongan yang kedua, golongan yang dipanggil musyabbihah. Dia kata, kalau Tuhan kata wajah, maknanya Tuhan memiliki wajah. Kalau kata tangan, Tuhan memiliki tangan. Orang pun tanya, tangan tu macam mana? Lalu dia pun kata, kamu ada tangan tak? Ada. Itulah tangan. Ini golongan mujassimah dan musyabbihah. Ini pun tak boleh pakai. Yang nafikan tak boleh pakai, yang bentukkan tak boleh pakai. Kenapa? Faham tak? Allah sebut tangan, tapi kenapa tangan tak boleh dikira tangan? Kita kata macam tangan, kenapa tak boleh tangan? Salah. Kalau tangan macam manusia, salah. Kenapa salah? Kerana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan dia tidak akan sama dengan segala sesuatu. Faham tak? Jadi yang nafikan tak betul, yang bentukkan pun tak betul. Pak clear tak? Baik, sekarang ada di tengah-tengah ini dua kumpulan. Dua-dua ni saya sebut betul. Yang tuan-tuan ambil yang betul ni je lah. Senang. Apa golongan yang betul? Golongan pertama, golongan yang dipanggil sebagai mazhab salaf. Mazhab salaf ni apa dia? Mazhab yang dipegang oleh para sahabat, para tabi'in pada zaman awal. Sedangkan mereka adalah generasi yang paling dekat dengan Nabi, pastinya mereka paling faham tentang Nabi. Betul tak? Daripada Nabi. Dan mereka paling faham bahasa Arab. Mereka paling faham Quran. Dan tuan-tuan takkan dengar, bukan tak dengar, setakat ni tak ada pun saya dengar di kalangan para sahabat yang gaduh macam kita duk gaduh tentang tangan Tuhan, mata Tuhan, duduk mana Tuhan. Tak, tuan-tuan cuba carikan kat saya, mana pergaduhan antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud
Yang satu faham Tuhan ada di sini atau Tuhan ada tangan, ada mata. Tak ada kita jumpa pergaduhan itu. Kenapa? Kerana mereka faham dengan maknanya yang sebenar. Apa pendirian mereka? Apa punya mereka? Itulah pendirian 300 tahun pertama. Di awal mereka kata apa? Ayat ini ayat Quran, datang daripada Allah. Kami beriman dengan ayat ini, tetapi hakikat dan maknanya kami serahkan pada Allah Ta'ala. Ini kami iman. Dah cukup. Faham? Faham kan? Jadi kalau tuan-tuan jumpa, faham makcik? Kalau jumpa ayat-ayat Quran yang ada perkataan ayat yang hampir menyamakan dengan makhluk, apa tuan-tuan kena sebut? Ya Allah, ini adalah ayat Quran, saya beriman dengan maknanya, yang Allah engkau lebih mengetahui. Dah. Nafikan? Jangan. Faham tak? Samakan dengan kita? Tak boleh. Jadi cara buat apa dia? Serahkan ini kepada Allah Ta'ala, tapi kita beriman ini ayat Quran. Dah. Dan ada mazhab yang kedua, namanya mazhab khalaf. Tadi salaf, ini khalaf. Tadi salaf, ini khalaf. Khalaf ni tuan-tuan yang datang 300 selepas itu, sampai ke zaman kita dan akan datang. Tapi tuan-tuan, saya kata buat dua-dua betul. Cuma ramai para ulama yang lebih menggalakkan kita mengikuti pandangan salaf dan tak salah pada pandangan khalaf. Saya sebut dua-dua betul. Khalaf ni macam mana? Khalaf ni tuan-tuan, dia gunakan ayat Quran. Bila Allah sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran, muka surat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Ayat ni sebut apa dia? Quran ini memiliki ayat yang jelas, namanya muhkamat. Dan Quran ini ada perkataan yang tak jelas, maknanya tak jelas, namanya mutasyabihat. Selepas itu bawah tu Allah sebut warasikhuna fil ilmi, orang-orang. Setelah itu Allah sebut tentang takwil, dan Allah sebut orang yang dalami ilmu. Di sinilah satu ayat ni ada dua mazhab, salaf dan khalaf. Khalaf ni zaman selepas itu, apa mereka buat? Mereka kata semua ayat yang maknanya bahaya, bukan bahaya, maknanya samar-samar. Tuhan ada wajah, Tuhan ada tangan, Tuhan duduk bersemayam di atas langit dan sebagainya. Dia kata ayat-ayat macam ni ayat macam ni namanya ayat kiasan. Faham tak? Ayat kiasan. Kalau saya kata kat tuan-tuan, Melaka telah jatuh ke tangan Belanda, maknanya apa? Melaka jatuh ke tangan Belanda. Maknanya, adakah tangan Belanda tu pegang Melaka? Tak. Kan? Melaka jatuh ke tangan Belanda, maknanya penguasaan Belanda ke atas Melaka. Tangan tadi maknanya apa? Penguasaan. Betul kan? Saya sebut lagi yang lain kepada tuan. Kita kata kat dia, kita kata ada mata-mata yang sedang ikut kita. Kita mana mata tu? Mata-mata tu mana? Mana mata-matanya? Ataupun saya kata, tuan-tuan, yang tu dia punya mata air dia. Mata air? Tunang apa? Kekasih apa? Mata air kan? Mata air. Ni mata air dia ni. Kita kata mana mata air ni orang ni? Apa tuan-tuan maknanya? Dalam bahasa manusia ada yang namanya kiasan. Quran juga menggunakan bahasa yang ada larasan makna yang tak jelas, dan makna itu mesti difahami dengan konteksnya yang sebenar. Faham tak? Okey, kesimpulannya ada dua mazhab. Tuan-tuan boleh pegang dua mazhab ni, dua betul. Yang pertama kata apa? Saya beriman ini ayat Quran, maknanya saya serahkan, Allah lebih mengetahui tentang zatnya. Selesai, habis cerita. Dah, berimannya apa-apa Allahu a'lam, serahkan pada Allah Ta'ala. Dah.
Mazhab yang kedua kata apa? Dia kata saya menterjemahkan makna ini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, yang tidak boleh ada pun makna kekurangan bagi Allah. Kalau sebut tangan Allah, maknanya apa? Kekuasaan Allah. Betul tak Allah Maha Berkuasa? Betul juga. Jadi tafsiran itu tetap dalam ruang lingkup yang sesuai dengan Allah. Bila sebut wajah Allah, maknanya apa? Zat Allah. Kerana seorang manusia itu ditentukan pada wajahnya. Maknanya zat Allah. Kalau kata Allah Ta'ala kata kepada Nabi Allah Nuh, wasna'il fulka bi'ayuna wahai Nuh, bina dan buatlah kapal dengan mata kami. Maknanya apa? Dengan pemerhatian kami, dengan kita panggil apa? Dengan maknanya apa? Kami sentiasa bersamamu, mengajarmu, memerhatikan, menjaga kamu dalam kamu buat kapal ini. Macam kita kata dekat komander tuan-tuan dalam tentera kan, dia kata hati-hati, ada yang sedang kamu sedang diperhatikan. Perhatikan tu bukan makna orang tengah tengok dia, tetapi perhatikan maknanya apa? Kamu sedang diawasi. Betul tak je? Maka itulah ayat kiasan. Maka katanya apa? Habis Quran, ada tak Quran? Boleh tak Quran gunakan? Ada, kerana Quran banyak gunakan kiasan. Kalau tuan-tuan tak boleh applykan kiasan dalam Quran, akan banyak makna Quran yang tuan-tuan salah terjemah dia. Contoh, dalam surah Taha Allah sebut apa dia? Man kana fi hadhihi al-a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang kat dunia buta, dekat akhirat buta. Teruklah orang buta tuan-tuan. Buta kat dunia, buta kat akhirat. Apa makna buta tu? Buta daripada jalan hidayah. Kenapa kamu terjemah macam tu? Inilah kiasan. Allah sebut buta kat akhirat, bukan mata dia buta. Allah sebut buta kat dunia, bukan sebab mata dia buta. Buta tu bukan dia yang nak. Jadi tuan-tuan faham apa dia? Ulama salaf beriman dengan ayat Quran tanpa dia menafsirkan maknanya apa, serahkan pada Allah Ta'ala. Ulama khalaf dia tertafsirkan makna ayat itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah yang tak mengurangkan pun kesempurnaannya. Tuan-tuan, mana-mana nak pilih, serah. Yang penting jangan kelahi. Itu je. Faham tak? Macam mana belajar akidah untuk mentauhidkan Allah jadi balah? Tak boleh. Inilah metodologi yang digunakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala, yang dia terinspirasi daripada Al-Imam Syahid Hasanul Banna rahimahullahu ta'ala, bahawa mempelajari akidah dalam isu ini tidak boleh melagakan manusia, sebaliknya menyatukan mereka. Tetapi musuh akan menggunakan isu ini untuk menjadikan manusia bertelagah dan bergaduh. Boleh faham dah tuan-tuan? Tuan-tuan kata saya nak ikut salaf, terserah, betul. Ada panduannya, laisa kami syai'. Tuan-tuan nak ikut khalaf pun betul, ada sandarannya daripada Quran tentang kedua-dua perkara ini. Boleh tuan-tuan? Wallahu a'lam. Habis tajuk kita malam ni tentang ayat-ayat sifat dalam Quran. Kalau jumpa ayat macam tu dalam Quran, tuan-tuan apa nak buat? Jumpa ayat tentang Allah yang kita macam menengok sifatnya sama, apa buat? Serahkan makna pada Allah. Ya Allah, ini ayat Quran, aku beriman. Selesai. Bersih akidah kita. Yang kedua, tafsirkan atau takwilkan sesuai dengan kesempurnaan Allah dan keagungannya, tanpa ada penyamaan dan tajsim dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Silakan. Terima kasih atas jawapan soalan itu. Tuan-tuan, ayat ini dibincangkan panjang oleh ulama tafsir. Begitulah juga di sini ada terpecah kepada hampir 3 mazhab pada perkara ini. Ada sebahagian mereka yang mengatakan alif lam mim ini ada makna dia. Alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad contohnya. Tetapi itu tak pernah pun disebutkan oleh Nabi atau para sahabat secara khusus maknanya. Baik. Ada pula yang menyebutkan ini, satu kata ada makna, yang kedua kata ini tak ada makna. Maknanya macam tu je.
Ada yang ketiga, dia ada makna tetapi maknanya ini rahsia daripada rahsia Allah, yang siapa mengetahuinya, yang tak tahu. Ada yang kata ini adalah sebagai satu cabaran. Maksudnya apa? Ini pun masuk dalam ayat mutasyabihat yang tak jelas dan sama. Ada makna ke tak ada makna? Tak ada. Baik tuan-tuan, apa yang senang tuan-tuan nak buat? Alif lam mim nun wal qalami. Seandainya ini merupakan suatu makna yang mesti diketahui, orang yang paling layak bertanyakan adalah sahabat. Mesti sahabat tanya kat Nabi, ya Rasulullah, apa makna nun? Dan mesti Nabi akan jawab. Tapi itu tak berlaku. Memberikan makna apa dia? Ini adalah satu ayat Quran yang menjadi susunan ayat Quran yang boleh menjadikan orang kafir Quraisy itu terbingung. Dia kata kami pakar bahasa Arab. Tetapi bila sampai ayat Quran Hamim, ha ni mim ni kami jumpa sejak kecil, tapi kenapa ayat ni guna hamim? Maknanya apa? Dah lah maknanya tak tahu, tetapi dia punya bunyi dia sedap pula. Hamim nun wal qalami ma yasturun. Kena nun wa yasturun, bimajnun, mukadzibun, nun semua jadi. Nampak? Sedap. Maknanya ianya adalah satu sir, rahsia yang indah ada dekat pangkal itu. Faham tak? Maknanya dia jadi bingung. Ya Allah, apa makna dia ni? Aku tak tahu, tapi adanya dia menjadikan bahasanya sangat indah. Okey, jadi mereka mengatakan ini cabaran untuk kita. Kita bahasa Arab ni bahasa kita. Tapi kenapa hamim kami tak tahu? Nun kami tak tahu, menjadikan mereka tertunduk dan kalah dengan bahasa Al-Quran. Boleh faham? Jadi ada golongan yang lepaskan maknanya kepada Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan ini hikmah sebagai cabaran mereka. Ada yang mengatakan ada maknanya alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Ha mim, ha maknanya contohnya Ar-Rahman, mim maknanya Ar-Rahim. Ada yang kata ke, tetapi yang menyebabkan begini juga dia mengandaikan, maknanya mungkin maknanya begini. Kenapa? Kerana ayat selepas tu maknanya begini. Apa pun tuan-tuan, sama macam mazhab tadi juga. Dia ada yang serahkan kepada Allah, ada yang cuba mendapatkan maknanya. Yang cuba mendapatkan makna pun dia tak lari daripada konteks, tetapi saya cadangkan kepada tuan-tuan, beriman je ini nun ayat Quran. Tak boleh tukar huruf lain, lam tak boleh. Nun tetap nun, kerana turunnya begitu, begitulah dibaca. Allah lebih mengetahui tentang rahsia Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Muslimat ada soalan? Muslimat? Sama-sama. Muslimat ada soalan? Tak ada tuan-tuan. Jadi kalau tak ada, sekadar itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati dan memberkati majlis pertemuan kita dan menjadikan keberadaan kita dalam majlis ini mendapat manfaat, walaupun sedikit. InsyaAllah ada manfaat yang kita boleh balik sebagai satu persiapan kita. Poin penting akhirnya apa dia tuan-tuan? Dengan Allah ni tuan-tuan, kita letakkan segala kesempurnaan milik dia. Tak ada apa pun sifat kurang daripada Allah, dan dia wujud dengan segala bukti yang takkan boleh dinafikan. Tuan-tuan pegang tu sampai mati, insya-Allah mati kita dalam keadaan beriman, insya-Allah taala. Dan sekadar itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.